Gandaan sepunya. Mari kita lihat. Okey, apa itu gandaan? Okey, perkataan gandaan ni daripada kata ganda. Ganda bermaksud dia berulang. Berulang setiap berapa? Okey, mari kita tengok. Kalau gandaan bagi 6, okey, dia akan begini. 6, 12, 18, 24, 30. So, dia akan tambah 6, tambah 6, tambah 6. So, tambah 6. Okey, so seterusnya, kalau gandaan bagi 8, 8, 16, 16, 24, 24, 32. Dia akan tambah 8, tambah 8 dan seterusnya. Kenapa dia buat dot, 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 dot ni? Maksudnya ada banyak lagi di belakang. Cuma dia tak tulis, jadi dia letak dot, 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 dot. Okey. Jadi sebenarnya, kita boleh buat kesimpulan, gandaan ni ialah hasil gandaan satu nombor ataupun sifir lah. Kalau dia kata gandaan bagi 6, maksudnya sifir 6. Okey. Okey. Apa dia gandaan sepunya? Okey, sebelum ni kita dah belajar faktor sepunya. Sekarang kita belajar gandaan sepunya. Sepunya ni maksud dia yang sama. Okey, jadi gandaan sepunya maksudnya sifir. Dalam sifir tu dia ada nombor yang sama. Gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 24, 48, 76. Mari kita lihat Okey, gandaan bagi 6. Okey, kita mula dengan 6. Okey, 6, 12, 18, 6 kali 4, 24. Okey, 6 kali 5, 3, 30, 36, 42, 48 dan seterusnya. Kita dot, dot, dot. Hasilkan sekurang-kurangnya 6 atau 7 macam tu Kemudian ada banyak lagi, kamu tinggalkan dalam dot, 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 dot. Okey, seterusnya 8. Okey, 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 dan seterusnya. Okey, kamu hasilkan dalam 2, 6 atau 7 macam tu. Okey. Okey, apa dia gandaan sepunya? Maksudnya dia akan tanya gandaan sepunya. Sepunya maksudnya sama. Tengok yang ada dekat 6, yang ada dekat 8. Sifir 6, sifir 8. Jadi kat sini gandaan pertama yang sama ialah okey, 16, 20, 24. Okey, 20, 24. Jadi gandaan sepunya yang pertama dia yang sama ialah 24. Okey, seterusnya 24. Kita akan lihat gandaan sepunya yang seterusnya ialah 40, 48. Okey, gandaan sepunya dia 24, 48. Okey, seterusnya dan seterusnya. Okey, soalan seterusnya yang berkaitan dengan gandaan sepunya, dia akan tanya tentukan sama ada nombor berikut. Kita nak tentukan. Kalau soalan tentukan sama ada ya atau tidak, ialah gandaan sepunya atau bukan. Okey, ya atau tidak, bagi nombor dalam tanda kurung. Jadi tanda kurung ni adalah gandaan sepunya. Okey, mari kita cuba lihat bagaimana kita nak buat dengan cara membahagi kedua-dua nombor. Okey, mula-mula kita bahagi 30, kita bahagi dengan 3 dulu. Kita akan dapat 10. Jika dia dapat nombor bulat, jadi ia adalah gandaan. Okey, kalau kita bagi 5, 30 bagi 5, kita tekan kalkulator akan dapat 6. Jadi kedua-duanya nombor bulat, jadi jawapan ya. Okey, kita pergi kepada soalan B. Adakah 216 gandaan bagi 2, 8 dan 7? Kita cuba. 216 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 108. Tekan kalkulator. 216 bahagi 8. Tekan kalkulator, kita akan dapat 27. 216 kita bahagi 7. Kita akan dapat 30, tapi dia ada baki. Okey, baki 6. Okey, kalau salah satu antara ketiga-tiga nombor ni ada baki, jadi dia bukan. Okey, ataupun tidak. Okey, dia bukan gandaan sepunya. Kalau gandaan sepunya, dia mesti kesemua nombor gandaan tersebut boleh dibahagi. Okey, oleh nombor tu. Maksudnya nombor tu boleh dibahagi dengan nombor yang dalam kurungan ketiga-tiga. Yang soalan B ni 7. Dia tidak boleh dibagikan 7 kerana dia ada baki. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. 96 bahagi 6.
Okey, 96, 6, 14. Kita bagi, kita akan dapat 16. 96 bahagi 14. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 6 point dan seterusnya. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kita buat 14 darabkan dengan 6. Okey. Okey, 14 darabkan dengan 6. Kita akan dapat 84. Okey, 84. Jadi 96 tolakkan dengan 84, kita akan dapat baki 12. Okey, baki 12. Jadi kalau salah satu nombor ni ada baki, jadi jawapannya bukan ataupun tidak. Okey, seterusnya D. Okey, 88 kita bahagikan dengan 8, kita akan dapat 11. 88 bahagi 12, kita akan dapat 7 baki 4. 88 kalau kita bahagi dengan 22, kita akan dapat 4. Jadi ada salah satu yang ada baki, jadi jawapannya bukan. Contoh seterusnya, soalan dia akan tanya senaraikan 5 gandaan sepunya pertama. Tu cikgu kata tadi, lihat kepada soalan. Kalau dia nak 5, kamu senaraikan 5. Kadang-kadang soalan nak 3. Okey, bergantung kepada soalan. Okey. Senaraikan 5 gandaan sepunya. Maksudnya gandaan yang sama untuk 8 dan 10. Jadi kamu mula dengan 8. 8, 16, 24, 32, 40. Saya pilih 8 48 dan seterusnya. Kamu buat sekurang-kurangnya 6 ke. Okey, tapi jangan lupa letak titik dot ni. Maksudnya ada lagi yang belakang. Seterusnya 10 pula. 10, 20, 30, 40, 50 dan dot. Okey. Okey, sekarang dia nak cari gandaan sepunya. Jadi gandaan sepunya, dia nak 5 gandaan sepunya pertama. Okey, yang pertama yang sama yang mana? Kita tengok yang sama ialah 40. Okey, bila kita dah dapat gandaan sepunya pertama 40, okey, dia akan jadi gandaan juga. Gandaan sepunya pertama ni dia akan jadi gandaan juga. Jadi dia nak 5 gandaan sepunya pertama, jadi kamu senaraikan 5. 40 tambah lagi 40 maksudnya 80. Okey, yang ni yang kedua. Yang ketiga tambah lagi 40, 120. Yang keempat tambah lagi 40, 160. Dan yang kelima ialah 200. Okey, dia nak 5 sahaja. 5 gandaan sepunya yang pertama. Jadi jawapan dia ini sahaja. Soalan B, kita senaraikan 3, 5, 15 gandaan bagi 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Okey, gandaan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Gandaan 15, 30, 45, 60 dan seterusnya. Okey, kita nak cari gandaan sepunya yang pertama. Lihat ketiga-tiga gandaan ni, yang mana yang sepunya yang pertama, maksudnya yang paling kecil, yang paling first kita jumpa. Okey, 15. Okey, jadi kita tuliskan kat sini gandaan sepunya yang pertama ialah 15. Okey, kita cari lagi 5. Dalam gandaan 15 lah, 15, 30, 45, tambah lagi 15, 60, tambah lagi 15, 75. 1, 2, 3, 4, 5. So, ini adalah 5 gandaan sepunya pertama bagi 3, 5 dan 15.